kesalahan dia, kerana tak puas hati dengan umat dia, kemudian dia telah mendoakan kehancuran kepada umat dia. Sebab tu kita tak boleh, Nabi SAW ajar kita tak boleh doa macam tu. Jadi maknanya pelajaran apa yang kita nak nampak hari ini ialah pelajaran kita menghina umat Allah Ta'ala, menghina, memukul, menzalimi, mendoakan kehancuran pun tak boleh. Itu qalbi lah kan? Ini masih qauli. Ya Allah tu qauli. Qauli. Masih qauli. Masih lisan. Masih perkataan. Maknanya tadi ejek-mengejek tadi memang tak boleh lah. Maknanya kan sistem ni. Maknanya ejek-mengejek tidak boleh, menghina tak boleh, mendoakan pun tak boleh. Mendoakan jahanam lah dia. Kau ceraikanlah dia dengan isteri dia. Wah. Hebat doa dia. Kalau macam kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kita makan, lepas tu kita alas kan, lepas tu apa yang kita difahamkan, tempat apa macam sapra tu elakkan kita fakir kan. Lepas tu ada seorang hamba Allah ni cakap, mana dalil, kejap-kejap nak dalil. Tu macam mana Ustaz? Alhamdulillah. Ini berkaitan dengan dalil supaya dia ada dua sebenarnya. Orang yang minta dalil ini sebab itu ulama mengajar kita, mendidik kita untuk menyebarkan agama, untuk mengajar mendidik manusia, ada cara dan tata dia. Ada tata sila dia. Ada tata cara yang tertentu. Kita panggil ini dalam bab usul, iaitu adab usul, iaitu adab-adab yang kita perlu belajar, cara nak penyampaian, cara nak sampaikan sesuatu ilmu. Bila tak kena cara, tak kena tempat, tak kena orang, dia akan jadi isu yang tadilah. Dia akan balik kepada kita balik, iaitu risiko orang mempertikaikan orang kafir. Kita panggil kafir lah sebab kau tak beriman. Orang beriman senang. Kalau dia orang yang macam tadi duduk depan Nabi pun, dia akan tanya Nabi, apa dalil dia? Betul tak? Orang yang macam ni kafir, dia macam mana pun, sebab tu kafir di sisi Allah ni lain, bukan pakai songkok, tak. Kadang-kadang pakai serban macam saya ni jadi kafir. Lagi besar macam Sing Bengali kan, nampak serban lagi hebat. Kafir hakikatnya. Guru Nanak kan? Guru juga. Betul guru Nanak. Dia pakai serban juga. Pakai serban juga. Jadi hati-hati yang pakai serban ni. Dia yang bukan soal serban, soal personality ataupun keluaran, tetapi usul tadi. Adab dan cara nak sampaikan macam mana. Jadi kalau tengok orang tu tanya banyak kan, kalau tanya mempertikai banyak, tak ada, kita pun tak berapa arif kan. Tak payah layan, kita abaikan. Tak apalah, tak payahlah pakai. Kalau kamu tak yakin, kamu tak percaya, tak payah ikut. Sampai kamu jadi kafir beberapa kali, tak payahlah. Kita cuma nak dapatkan sunnah sikit je. Tapi oleh kerana kau jadi kafir, tak payah pakai. Kita sama-sama kita jadi miskin, tak apa. Sebab dia punya tak pakai, miskin saja, bukan jadi kafir. Tapi soalan dia tu boleh jadi kafir. Jadi macam mana cara kita nak jawab? Entahlah, saya pun baru nak belajar ni. Tak apa, nanti kita duduk ustaz. Nanti saya dapat tag ustaz kejap lagi, ustaz akan bagi, saya forward ke awak relax. Macam tu. Saya ada personal doktor ni, personal guru saya, mursyid. Saya tanya dia sekejap je kan. Saya tak payah pergi library, dia terus je. Saya bagi tahu dia, saya forward ke nanti jawapan daripada guru saya, insya-Allah. Sebab itu kita ada dalam guru WhatsApp ni untuk apa saja kemusykilan, kekafiran, kekufuran yang ada dalam kehidupan kita, untuk kita ketengahkan, kita kongsikan dan kita cover mereka, insya-Allah. Begitu. Baik. Jadi maknanya untuk soalan tadi pun hati-hati, boleh jadi membawa kepada kekufuran. Sama lah macam orang tanya Allah ada, tapi dia tanya apa buktinya Allah ada. Dia tanya kita. Macam mana nak jawab Abang Man? Abang Man boleh Dia penampak kan dia. Kasar betul. Bapak tahu dia kata penampak kan, mana datangnya dia kata.
dengan izin Allah, Abang Mas. Saya bukan ijazah yang tu ha. Sebab sakit tu dia tak tahu mana datang dia. Sakit. Tuan-tuan, kalau orang tanya apa bukti apa bukti Allah ada, jangan ternampau man, apa yang menampau tak baik tu. Jangan tampar, kita tampar hati dia. Teman. Tampar hati dia. Kita pegang Quran, kita kata semua ada dalam. Ini map. Cakap dengan dia semua ada dalam Quran. Alhamdulillah. Kita sambung sikit lagi. Ada soalan lain untuk mungkin saja kita ada soalan? Ada. Cik Roman? Okey, kalau begitu kita teruskan kepada fi'li kita. Perbuatan yang boleh membatalkan Islam. Perbuatan yang boleh membatalkan Islam. Fi'li. Okey, kata dasar dia sandaran dia, dalil dia sama macam kauli tadi. Apa-apa saja perbuatan yang menyerupai perbuatan yang boleh menyerupai agama lain. Yang menyerupai agama lain, perbuatan-perbuatan tertentu yang boleh menyamai penyembahan agama lain. Sebagai contoh meletakkan berhala di depan ketika sembahyang. Macam tu. Meletakkan berhala di depan, meletakkan gambar atuk nenek moyang berada di depan ketika sembahyang. Sembahyang dah betul dah, letak pula gambar atuk pula. Cantik. Apa lagi? Pakai jubah, pakai serban, dah pakai semua, dah pakai tutup. Dah pakai kudah dah pun. Pakai salib pula kat dalam. Nampak? Secara tak perasan macam mana? Sama ada sengaja ataupun tidak, dia tetap terbatal. Itulah pakaian. Lebih kat baju tu. Ya betul, dekat baju, dekat bendera, dekat spek mata. Sebab itu mereka letakkan bendera-bendera mereka, logo-logo salib. Ini kita kena hati-hati. Kadang-kadang kita ni pun peminat setia kan. Chelsea lah, Jerman lah, apa lagi? Kan? Apa lagi? Macam-macam lah. Dalam tu semua dah ada logo-logo hantu semua dalam tu. Itu kita pakai pun saja dah boleh menggugurkan kita punya syahadah. Kita pakai. Sokong satu hal. Logo Manchester United tu Dah ada dah. yang pegang apa, setan pegang Tongkat tu. tongkat. Tongkat dia orang tu. Itu bersetan tu, itu setan tu. Tongkat dia. Tongkat Manchester United kan? MU. Abang Man apa? MU ke apa? Negeri Sembilan dia. Saya bungit. Maksudnya adalah pakaian atau barang-barang Termasuk dalam yang perbuatan. melambangkan agama lain selain Islam kebatalan. Lambang-lambang yang boleh syirik. Agama. Bukan agama, syirik, yang mensyirikkan Allah. Kalau lelaki pakai rantai tu, dia ni Lelaki pakai rantai. Rantai salib. salib lah. Salib dan rantai pun dia. Kita tak boleh, kita tak dibenarkan untuk memakai rantai. Menyerupai perempuan, menyerupai kaum lain. Menyerupai perempuan satu hal, menyerupai kaum lain. Tidaklah kamu, dalam ayat Al-Quran dalilnya, tidaklah kamu beriman kepada Allah selagi kamu menyerupai kaum lain. Dan hadis Nabi SAW beritahu, orang yang menyerupai kaum lain, dia akan dibangkitkan dengan kaum itu di akhirat nanti. Kalau dia pakai Yahudi, pakai cara Yahudi, akan dibangunkan di kalangan Yahudi nanti di mahsyar. Sebab itu saya pakai serban ni sebab nak ikut Nabi.
Moga-moga saya dibangkitkan di padang mahsyar nanti bersama dengan pengikut Nabi, di golongan Nabi, insya-Allah. Tuan-tuan pakai cap, pakai cap, pakai apa? Pakai topi-topi dan sebagainya. Tuan-tuan tidak ada jaminan untuk ikut Nabi kerana itu adalah datang daripada Yahudi Nasara. Pakai suwajin sebagai contoh. Tidak ada dalam senarai sunnah. Pakai Terbabit lah. tetap tak apa. Sebab tu kita kena belajar tauhid. Sebab tu kita belajar. Kita pakai t-shirt. Tuan-tuan pakai t-shirt Kena pulang balik ya Kak Jin. Kita contoh kita pakai Terbabit. contoh kita pakai t-shirt. Jangan pandang kecil dengan t-shirt ni. T-shirt ni bukan salah, tak salah, tapi t-shirt ni ada logo TMB Puteri. Tak apalah. Kalau kena kelab Gigolo pula, ataupun kelab-kelab yang kafir, kelab-kelab yang tak sepatutnya, kelab Kasbah Club, Oh, lama. jenis Thought, kan, Dunhill Club, kan, betul. Jadi ini yang menjatuhkan, meruntuhkan iman tauhid kita. Sebab tu cantik pakai yang macam ni, kata-kata alhamdulillah dah berubah. Dulu tak lagi banyak celoreng dia kan. Sekarang alhamdulillah dah banyak berubah dah. Tidak dulu apa saja pakai Yefai Yamaha apa yang itu Yefai, tak apa Yefai pun, tapi Yefai pun bukan kita punya, Bunsing punya, Bunsiong, Bolsiu. Bunsio, Merisikokan juga. merisikokan, dia pun tembak tebekong juga. Kadang-kadang kita kena fikir jauh lah. Ini tauhid ni memang halus, memang halus. Kadang-kadang dekat sebelah mata kita pergi mata tepi ni kan, England kan, cantik punya England. Ada satu lagi tu apa, Bonia tak tahu, dia ada logo-logo yang apa, yang boleh meruntuhkan tauhid kita. Kita hati-hatilah, hati-hati. Baik. Kalau kendaan macam mana? Sri Walid yang Yang salib tu apa, salib. apa nama kedai tu? Sri Walid. Chevrolet. Sri Walid. Chevrolet. Tu. Kita dah tahu, kita dah tahu. Kadang kalau macam sejadah Ustaz, kadang kita dapat macam ada juga bentuk-bentuk T dia tu. Salib, kadang-kadang ada muka monyet lah. Sebab apa sejadah dia punya apa, siapa yang buat kita tak tahu. Hilang mana yang buat. Sebab dia orang pun keluarkan sejadah juga. Tapi oleh kerana kejahilan kita pergi kita pergi ambil. Tak perasan tuan-tuan dan Allah. Baik. Maknanya dari segi perbuatan ni begitulah lebih kurangnya. Okey, itu yang kita boleh dapat tepis lah, mudah Abang Man Maknanya mudah kita, maknanya kalau kita nampak baju-baju kita suaji ni kalau boleh dah boleh kurangkan. Bukan kata saya sobaka, tidak. Kurangkan, kemudian kita lupuskan secara berperingkat-peringkat Abang Man Seluar seloknya yang besar lah. Okey, sebenarnya seluar jin ini dia punya seluar jin ini dia punya, kalau kita tengok dia punya packaging dia punya size dia kan. Maknanya dari segi size, dari segi material dia, kalau kita halusi rujuk kepada alim ulama yang tauhid ni, dia boleh jatuh hukum haram pakai suaji ni. Okey, yang pertama sandaran haram tadi, yang pertama ketat. Okey, ketat. Kalau perempuan pakai memang tak sesuai, memang haram dah pun. Kalau perempuan, kalau lelaki pun dah haram, dah jadi ketat. Sebab apa ketat? Dia jadi ketat. Permasalahannya bila kita nak solat, macam mana kita nak solat dengan keadaan seluar kita yang ketat? Naikkan sikit kadang-kadang. Okey lah, mungkin solat kita boleh adjust lah sikit, kita boleh tukar ke, kita boleh buatlah sesuatu lipat ke sebagainya. Tapi kalau kita kemalangan, bawa kita terkepit, kaki tersepit, dengan suara-suara jin tu tersepit, kita punya pun tersepit. Dari segi istinja, macam mana istinja? Pergi toilet awam, pergi tandas awam, pergi zip, kan, kencing berdiri, tak apalah, yang penting lepas. Permasalahannya, kalau berapa banyak kes yang tersepit oleh kerana dia ketat kan, tersepit, dia maknanya benda ni jadi makruh, jadi memudaratkan, jadi haram balik juga. Saya pakai suajin sebab tu saya pernah pakai dah banyak kali tersepit. Kita bukannya pakar sangat dalam bidang ni. Sakit, lepas tu seksa azab. Nak cabut tak boleh. Kalau saya terus sunat Terus sunat. terus sunat.
Mesti kecil tu lah. Dia sempit kat Tak kecil tak apa, ni dah besar-besar panjang. Pasal panjang kan Bapa, dah jadi bapak kan, bapak orang tersepit lagi. Habis nak pergi jumpa hospital, nurse pula yang pergi tolong operate. Ada. Kan, jadi benda ni memudaratkan. Mudarat haram, tuan-tuan. Abang Man kalau ada tu kurang-kurangkan, takut tersepit Abang Man. Tersepit nanti kan jadi mudarat jadi haram. Jadi masa nak accident, nak kemalangan, tuan-tuan, bila kemalangan melibatkan kemalangan, apa kita nak kena buat kalau kalau kita punya suar ni tadi, kalau suar tadi tersepit, apa perlu buat? Datang apa? Ambulan kan? Kalau ambulan datang lah, kalau tak datang apa boleh buat kita tak tahu. Ambulan ambil gunting tu, gunting kan kita punya seluar. Betul? Gunting seluar. Azab tuan-tuan, mati pun dalam air. Nampak tak? Nampak macam biasa jin tu tuan-tuan. Nampak kecil je sebenarnya di sisi tauhid. Kau membinasakan kita. Swaslet lah. Ya. Pakai seluar yang lain lah daripada jin. Swaslet. Sekarang kita banyak laporan daripada jin. Persatuan Jin-Jin Malaysia telah buat laporan, kami kehilangan seluar-seluar kami oleh kerana manusia sudah memakai seluar jin. Itu pun satu hal juga nak kena ngadap. Tuan-tuan, masya-Allah kita berlawak juga, tetapi hakikat tauhid tidak ada lawak. Ini yang masalah. Yang masalah ni yang lariskan perniagaan ni orang Islam. Bandel, Allah sanggup pakai bandel tuan-tuan. Ini kelemahan Islam bila orang kita tidak ada tauhid. Jahannam khalidina fiha abada. Mereka duduk dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Nampak perbuatan simple, seluar jin menjadi kekufuran. Pakai cap. Adakah pakai cap kan? Hati-hati, bukan pakai cap tu tak boleh. Cap ni yang jadi isu ulama, mana yang salah cap ni? Di mana salahnya tauhidnya? Kita pun tak tahu Mana salahnya? Yang cap yang depan ni? Topi. Sebab malam pun banyak cat tu dia pelik tu. Matahari tak ada. Macam mana? Tak, di mana kesalahan tauhidnya di pakai topi tu? Kan? Tapi kalau ikut kebangsaan, kalau ikut secara negara Malaysia, benda tu tak salah lah dalam apa panggil? Dalam animen perundangan Malaysia tak salah pakai topi. Tak salah pakai seluar jin. Mana kau belajar seluar jin ni haram ni? Kan? Marah orang kat saya kan Hoi, pernah aku halalkan semua, kau pula yang haram kan? Sandaran tadi kita tengok, bukan seluar jin yang kita tengok sandaran dia. Kalau mudarat, Kenapa perlu dibuat? Kenapa perlu dipakai? kalau mudarat. Kalau seluar jin tu dia besar-besar macam seluar Bengali, okey, jalan. Pakai tali punya. Tak ada masalah. Masalah seluar jin ni orang tahu, satu dunia tahu. Seluar jin ketat, button, zip, azab, poket pun kecil. Dia ada poket siapa? Saya tahu, saya pakai dulu dalam ni, bukan kat sepi ni dah sorok kan. Hebat. Ini ke? Dengan bokat lagi kan. Hebat. Kita dah pakai. Tapi azab tuan-tuan. Bila mati dalam keadaan kapi tuan-tuan. Naik motor mepok padam. Ramai mamak rempit meninggal ke kapi. Bukan kapi sebab mengucap. Sakit bila koyak tu, dia susah nak dia kadang-kadang kita bila ketat, bila keadaan nazak, dia akan jadi kekufuran dekat situ. Bila nak mati tu nanti. Kita nak ni pun dari payah punya. Memang payah. Kita nak urutkan mayat pun memang payah dah. Dia yang mayat si mati ni. Allahu akbar. Sebab tu pakai kain je. Cantik. Pakai seluar yang longgar-longgar. Superman pakai kain. Superman spender kat luar. Tuan-tuan, Superman pun tahu tak pakai seluar jin. Patut Superman pun faham. Okey, jadi perbuatan-perbuatan ini sandaran. Jangan pandang di material, pandang sandaran dia. Jangan salah cakap dengan orang kembali yang kita panjang kena kumpulkan semua sesuai jin kita bakar. Bang, kenapa bang? Oi, saya takut kan. Parah. Pelan-pelan bini kita telefon pejabat agama. Assalamualaikum ustaz. Suami saya ni sejak akhir-akhir ni dia lain macam sikit lah. Suara jin semua kena bakar semua ni, macam mana ustaz?
Alah kena ngadap, adalah Ustaz Hafiz yang kena Kena lagi. Maknanya bahan transfer lah. Dia Ha, pakai dah rasa perlu buang-buang dan kita panggil macam ni, atas sukarela, bukan nak paksa letak sampai hukum fatwa. Mufti tak cakap bahawa oksigen pun tak dipakai. Ada pandai dah ustaz ni. Tak, ini atas sukarela kita. Kita ada pilihan. Kita memilih yang lebih longgar kan lebih baik daripada ketat-ketat nak mati susah. Mau nyusahkan orang lain. Dan kau susah sendiri tak apa. Kau susahkan orang lain, kau susahkan agama. Tuan-tuan, mati dalam keadaan kekafiran. Pakai cara kafir. Adakah suara jenis suara Nabi? Persoalan dia. nanti kan berbalik-balik pada perkataan tadi. Kawi. Kan? Jadi maknanya ada kaitan perbuatan. Okey, perbuatan-perbuatan lain yang boleh menjatuhkan syahadah kita iaitu TV. Pasang TV. Pasang TV di rumah. TV tak salah tuan-tuan. Pasang tak salah, TV tak salah. Tetapi bila kena cerita Hindi, cerita Hindustan kata air berhala masuk dalam rumah kita pun duk tengok terpekong. Terpekong duduk dalam rumah kita. Oh, sudah langsung. Secara tak langsung. Itu macam mana Ustaz? Status Sebab itu orang alim selalu tak nak masuk TV dalam rumah. Pak Ustaz, tembak je. Ni ada tentera, ada senapang tak apalah. Yang orang awam ni yang macam kita baru nak mula belajar ni. Betul. Tadi lempang ni. Abang Man kita punya komando dia memang lempang tembak. Kata lain ni. Dia tak ada tahu dia lain itu je Abang Man. Tembak lempang dah. Siap. Hebat. Apa Man, apa. Kita apa. Jadi maknanya lebih kurang begitu. Mesti komodo bawah tanah. Jadi perbuatan tadi memasang TV tadi tak ada masalah, tetapi salahnya apabila cerita Hindu, cerita kafir, cerita Eropah, cerita orang putih ni dia akan tunjukkan cara semayang, tata cara dalam semayang. Dan ketika itu berapa ribu orang melihat terpekong dia. Dan kemudian Dia ambil kesempatan. terpekong melihat satu perkara yang lain. Tetapi tuan-tuan, kita tengok cerita hantu. Hati-hati jangan tengok hantu. Pada saya tidak galakkan untuk kita tengok cerita hantu. Cerita seram. Ya. Seram-seram yang Islam tak apa. Seram-seram yang bukan Islam. Dia contoh cerita orang putih ni. Dia cerita dia memampas. Sebenarnya dia nak kafirkan kita. Tujuan dia buka filem ni juta-juta dia habis duit untuk buat filem untuk memurtadkan umat Islam. Tapi umat Islam tak tahu. Dia tak bodoh. Dia buat filem dia nak lawan Islam. Bila hantu dia datang, dia akan ajar. Dalam filem tu mengajar kita, mengajar semua orang. Oh, ambil salib. Ambil kayu ni, salib. Oh, Jesus Princess, don't come, don't. Kan? Oh, dia punya salib tu yang power lah. Dalam filem tu kemudian terbakar tu siapa tu? Hantu tu, terbakar, tengok dia punya salib kayu tu. Dia ajar kita, keluarga kita macam ni. Tuan-tuan, ini berlaku depan mata saya sendiri. Saya pergi rumah keluarga angkat saya. Keluarga angkat saya ni orang putih. Bukan orang putih lah. Dia bukan orang putih. Dia orang kita tapi bermazhab orang putih. Dalam percakapan. Apa yang berlaku bila satu malam saya duduk join dengan dia orang tengok cerita hantu. Bila tengah hantu dah keluar ni. Salib tak keluar lagi. Dia dah keluarkan dulu. Cross. Wah ni yang orang dalam rumah ni. Dia ajak dia pula terjek-jek cross. Cross tak keluar lagi dalam TV tu. Dia dah keluar dulu. Dah tahu. Oh my God lagi. Tuan-tuan, sebut oh my God pun tak boleh tuan-tuan. Boleh batal syahadat tauhid. Sebut saya nak cakap tadi. Cantiklah tu sebut. Oh my God pun tak boleh sebut tuan-tuan. oh my itu apa? Apa kalau Perbuatan. Kauli. Kauli. Percakapan. Oh my God ni. oh Tuhanku. Oh my God ni kenapa batal dari segi tauhid? Kerana no God only Allah. No God only Allah. The sandaran dia punya no God only Allah. La ilaha illallah ni tidak ada Tuhan. No God, no any God. Only Allah, him. So we cannot use the God is your what? You pray. No God actually. If we talk to with the outsider people, non-Muslim people, yes can, because match lah for them man.
So we cannot talk about this word. God is not Allah. God is God, Allah is Allah. No any God, only Allah. Dia punya cakap, dia perkataan kalimah tauhid dalam English lah, bahasa English. Kalau kita tengok kalimah syahadah tu, itu dia punya English dia. No God, only Allah. So why we using this God for our zikir? God only for the non-Muslim. Macam sembahyang Ustaz. Sembahyang. Sama juga semayang pun bukan semayang yang kita salah solat kan. Semayang ni daripada Hindu. Tetapi masih boleh lagi diguna pakai kerana dia tidak melibatkan apa. Tapi kalau solat lebih baiklah. Tapi God ni memang kita pakai perkataan dia. Betul tak? Semayang ni perkataan Melayu lagi. Boleh dimaafkan lagi. Kalau kita kata oh Tuhan pun boleh lagi. Masih boleh lagi. Tapi kalau God ni memang dalam Bible semua. Baik, itu. Baik, kita tadi balik pada apa tadi? Kita tentang apa tadi? TV tadi. Jadi filem-filem yang telah mensalibkan kita. Tuan-tuan pergi hospital, tuan-tuan. Ini mata saya juga tengok. Ada doktor-doktor yang daripada kalangan non-Muslim lah, Chinese, Indian, Christian. Mereka ni datang ke hospital untuk satu grup ni, dia akan kerja, dia akan salibkan semua pesakit. Termasuk saya pernah masuk hospital, saya disalibkan. Saya tak tahu. Okey, Encik Hafiz saya pandang jari saya, pandang, ya, kita pun pandang. Okey, ikut. Semua pesakit dia buat macam tu. Semua baby cucu abang mam pun akan semua disalib. Dia sampai dekat baby kat dalam kan, dia dah buat dah. Disalibkan. Ustaz, apa ni cucu pergi hospital Islam kan? Alhamdulillah. Doktor Islam tidaklah. Yang hospital biasa ni. Hati-hati. Bukan tak bagi. Hakikat dia. Tak percaya boleh Sebab tengok. dia dah ada dia punya kitab tu, dia letak. Ya, betul. Ada kan? Dia dah ada dalam tu. Sebab hospital yang kita ada kat Malaysia ni memang datang daripada sister kan. Sister Christian. Memang itulah produk dia. Sebab tu kita hati-hati perkara ni. Inilah perbuatan. InsyaAllah. Tapi yang produk Ustaz, apa minum Milo anda jadi sihat. Apa ni? Percayalah Panadol. Ini semua tauhid kita hancur lah, Muhammad. Baru-baru ni kita dengar vaksinasilah untuk masa depan anda. Tak boleh cakap kuat-kuat, Muhammad, kan? Tak boleh cakap kuat-kuat. Tapi nak ceritakan inilah moto-moto yang boleh menjadikan kita tauhid kita lemah ataupun batal. Minum Milo anda jadi kuat, sihat, hebat, perkasa, kan? Macam tu. Hebat, kuat. Abang Ustaz. Abang nak cerita ya Ustaz. Ya. Sebab kan kebetulan rumah dengan anak-anak dah kena injek. Saya pun terkena juga. Sebab abang tak boleh nak bergerak. Dia orang nak pakai CG digital. Macam mana tu Ustaz? Sekarang pun insyaAllah juga masuk kerja pun dah kena dua Tak apa, Aman. InsyaAllah kita habiskan tauliah pula. Kita habiskan kita mentauhid dulu. Tauliah pula. Okey. Nanti sebab dekat sini kita ada dua grup ni. Anti vaksin dengan vaksin. Betul. Tak, mesti dua-dua ada ilmu. Dua-dua ada ilmu. Dia vaksin pun ada ilmu, tak ada vaksin pun ada ilmu. Betul tak? Betul. Yang mustahak adalah ilmu. Vaksin tak mustahak. Mesti tak ada masalah. Yang mustahak ilmu. Betul Ustaz. Okey, baik. Jadi apa lagi nak ditanya? tentang topi dia tadi tu kat mana silap dia? Kat mana jatuhnya? Jadi yang pertama, topi ni dia ada sejarah dia. Yang pertama kita ambil sejarah dia ni dibuat daripada Yahudi. Kalau kita tengok Yahudi punya semayang kan, topi Yahudi yang semayang, dia macam topi koboi tu lah. Kan topi koboi kan? Ya. Topi koboi ni asalnya daripada Yahudi. Yahudi ni dia semayang, dia ada kena tutup atas. Kalau Rasulullah dia pakai serban, dia tutup ni.
Dia ada payung juga tapi dia pakai ni, kan? Yang macam Arab Saudi kan. Tapi Yahudi dia tutup juga tapi dia pakai topi. Jadi apa-apa saja topi yang ada cap ni, yang ada depan ni, itulah datang daripada Yahudi. Rasulullah pakai serban dan serban tu dia tutup untuk tutup tepi ni. Dia bukan tutup atas. Rasulullah dia nak tutup tepi supaya bila dia sembahyang macam ni. Ini yang Rasulullah punya lah. Macam ni, macam tudung. Tapi Rasulullah bukan nak tutup atas, dia nak tutup tepi ni. Bila dia sembahyang, dia tak nak nampak anak mata dia. Sebab tu dia tutup. Sebab tu orang Arab dia pakai dia tutup ni, dia bukan nak tutup atas, dia tutup sini. Supaya tumpuan dia pada tempat sujud. Tapi Yahudi dia perlukan ke atas. Sebab tu apa-apa jenis pun, jenis topi yang duduk ada atap kat sini, itu datang daripada mereka, bukan datang dari Islam. Maksudnya begitu. Dan ada kaitan dengan penyembahan. Bukan setakat dia duduk sesaja je, tak. Dia ritual kan. Ada kaitan dengan penyembahan. Dan okey bang, faham. Tapi kalau dia ni dari sudut macam sejarah Islam, iaitu macam bola sepak. Okey, faham Ustaz tentang topi tadi. Maknanya yang topi tu lebih pada yalah, kita tahu, kita faham iaitu Yahudi bila dia mengamal ibadat dia memang perlu topi kan, tutup. Okey. Tetapi satu soalan lagi Ustaz, yang berkaitan perbuatan ni, adakah terbatal syahadah macam kita tahu bola sepak ataupun perayaan-perayaan tertentu macam Valentine Day ke apa-apa, hari ibu ke hari bapa ke, macam bola sepak kita tahu ada sejarahnya dari segi sudut Islam kan. Macam mana tu Ustaz? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Yahudi, Nasara, kafir, Dajjal ini, dia telah merancang pelbagai cara untuk memusnahkan tauhid kita sebenarnya. Jadi kita lihat contoh bola sepak, sebenarnya ada contohlah bola sepak. Bola sepak dicipta datang daripada Yahudi, Nasara, daripada orang-orang bukan Islam. Bola sepak sejarahnya, bola sepak ni adalah sejarahnya adalah kepala Sayyidina Ali yang telah dipancung, telah dibunuh dan kemudian disepak-sepak. Itulah bermulanya puncanya bola sepak, dan sehinggalah itu bola sepak ni menjadi, mereka bila menang perang mereka akan potong kepala pemimpin Islam, khalifah tu, raja-raja Islam, dan akan buat sepak bola sepak. Sehinggalah hari ni dimonopoli, dimenangi, ditawan satu dunia. World Cup pun orang dia, bukan orang kita. Kerana ini adalah syahadah, inilah tauhid, kekuatan mereka membunuh tauhid orang Islam. Dia potong kepala raja-raja Islam, kemudian dia buat bola sepak. Dan bola sepak tu ditonton satu dunia. Kerana satu kepala, dia orang sanggup berhabis-habisan, bertukar lumus untuk memperjuangkan untuk untuk dapatkan satu gol kan. Dan mereka kata masing-masing berpakat untuk berebut menendang kepala orang Islam. Kita pula duduk jadi penyokong kan. Allah. Ini jadi masalah. Ini kita duk sokong ni, bahaya. Tengok tak salah, main pun tak salah, tapi tak sokong. Kita main atas jadah tak ada masalah, tapi tak tahu sejarah. Saya main bola tapi tak tahu sejarah. Sejarah bola ni kepala siapa yang kita tendang. Bezanya tahu dengan tak tahu, tak ambil tahu. Itu satu. Olimpik, temasya-temasya sukan-sukan besar dunia, mereka ada pembukaan tirai dan penutupnya, ada pembentangan kan, presentation kan, yalah, persembahan menggunakan api-api, betul. Api obor-obor tu daripada mana? Daripada Majusi, daripada agama api. Dia ada meletakkan, dia selit main dia punya point dia, kunci dia, password tertentu untuk manipulate ataupun
mengkaburi mata-mata orang Islam atas dasar diadah. Kita diadah tak ada masalah, tapi kita kalah kat tauhid. Dia orang tipu kita dengan game, dengan permainan. Kita main game komputer ni. Yang Palestin kan lagi best, yang Palestin kan. Dia game kan pula. Kita pula sama-sama dengan dia membunuh pula. Masjid Aqsa pula dalam game tu. Abang nampak ada banyak. Sekarang dah banyak dalam keadaan game. Dia begitu cantik, grafik dan cantik tu setengah cakap. Dia game kita. Budak-budak Islam ramai yang tertipu. Okey, jadi insya-Allah untuk setakat ini kita nampak dah jelas sandaran kenapa perbuatan, kenapa jadi macam ni, cantiknya tauhid Allah Taala. Inilah sistem Allah Taala untuk memelihara dan tertapis saringan kita panggil. Inilah untuk Allah Taala asingkan yang mana yang kafir dan yang mana yang kufur, yang kafir. Yang kafir, yang mana yang Islam. Ini cara Allah Taala halus dan hanya orang-orang tertentu yang melepasi. Itulah pilihan Allah. Itu pasal Allah Taala temukan kita dan satukan kita duduk bersama-sama kat sini susah payah kerana untuk sama-sama pelihara Allah Taala daripada anasi-anasi halus yang mana menipu kita selama ni. Wa na'udzubillah. Sebab tu hari ni orang yang dapat tauhid ni tak ada TV dalam hidup dia pun tak ada masalah. Tak sakit, tak ada masalah. Malah lagi bersih pandangan mata dia. Lagi bersih hati dia. Dan lagi tambah khusyuk dia punya ibadah dia. Tambah faham dia dengan Allah Ta'ala. Lagi bahagia dia dengan Allah Ta'ala tanpa TV. Kan? Kalau ada pun tak ada pun lagi bagus. Kan? Macam tu. Okay, insyaAllah. Ada lagi soalan? Yes. Jadi jelasnya topik tadi? Ya, jelas. Jelas. InsyaAllah jika tak ada apa-apa lagi kita boleh tutup majlis kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberi kita taufik lagi dan lagi kefahaman pada kita insyaAllah untuk kita sama-sama dapat sama-sama dapat kita faham dan juga untuk kita amal, memberi benteng insya-Allah, bagi kita benteng kepada kita dan keluarga kita, dan kita semua, kita sudah maklum kita semua adalah khalifah muka bumi. Kita adalah imam bagi pemimpin bagi orang yang belakang insya-Allah. Jangan cakap tak ada apa-apa. Ini kalau ada berapa orang ada terlibat ni, dah 10 orang, ada 10 keturunan tuan-tuan, 10 kampung, 10 negeri, 10 tempat yang Allah Ta'ala hantar. Maknanya bukan kecil. Daripada 10 tempat ni akan tersebar hanya 10 negeri, akan tersebar kepada 10 negara dan sebagainya. Begitulah seterusnya ke hujung-hujung Afrika. Kita akan hantar Abang Man untuk ke Afrika insya-Allah, untuk kita betulkan tauhid orang Afrika, kan Abang Man? Abang Man ada keluarga banyak di Afrika sana. Kita boleh hantar sarjan kita di Afghanistan insya-Allah bila dah khatam nanti. Taliban. Kita betulkan lagi, kita bantu orang masyarakat kita insya-Allah, seluruh dunia insya-Allah. Kita ni azam dan tauhid ini bukan kecil yang besar ke seluruh alam insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampunkan dosa raja-raja kami ya Allah, ampunkan dosa raja-raja kami ya Allah, sultan kami ya Allah, ampunkan dosa datuk-datuk penghulu yang berhormat kami ya Allah, ampunkan dosa wakil-wakil rakyat kami ya Allah, ampunkan dosa Perdana Menteri kami, menteri-menteri kami ya Allah, ampunkan dosa mufti kami ya Allah, ampunkan dosa pengarah-pengarah jabatan agama kami ya Allah, ampunkan dosa pegawai-pegawai agama kami ya Allah, ampunkan dosa imam-imam masjid kami, ampunkan dosa bilal siar masjid kami ya Allah, ampunkan dosa ketua kampung kami ya Allah, ampunkan dosa guru-guru kami, cikgu kami ya Allah, ampunkan dosa ustaz-ustaz kami ya Allah, maulana kami ya Allah, ampunkan dosa alim kami ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, masukkan kami semua dalam syurga-Mu ya Allah, dengan berkat kuliah tauhid dan kuliah Quran ini ya Allah, dengan berkat bahasa kuliah dari Quran ini ya Allah, dengan berkat kehadiran kami dalam majlis ini ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal, bersihkanlah ya Allah, bersihkanlah ya Allah negeri kami, negara kami ya Allah, dunia ini ya Allah daripada najis syirik ya Allah, dengan berkat kuliah ini ya Allah, bagilah kami kefahaman ya Allah, bagilah kami kecintaan ya Allah, bagi kami kekuatan ya Allah, dengan berkat kuliah ini ya Allah, selamatkan kami daripada salah faham ya Allah,
sangka buruk ya Allah. Kau bersihkanlah dalaman kami, hati kami ya Allah. Jangan kau pesukan hati kami. Selalu kau beri hidayah kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram. Kekal kami dalam agamamu ya Allah. Kekal kami dalam tauhidmu ya Allah. Kekal kami dalam kefahamanmu ya Allah. Ya Rahman, bagilah orang pandang baik kami, cantik kami ya Allah. Tutuplah aib kami, buruk kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bagilah masyarakat nampak kami ya Allah, dan buka pintu hati mereka untuk masuk Islam ya Allah, untuk belajar agama ya Allah. Ya Rahman, untuk berlari-lari kepada Engkau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram, majukanlah merasa kami, tempat kami ya Allah, keluarga kami, nafkahkan kami dan suhu ekonomi kami ya Allah. Bagilah kami kekuatan dan benteng ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anasrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.